Okey, kita tengok satu hadis ni yang tadi saya bacakan hadis yang saya sebut tentang celaka orang yang bertemu Ramadan, bila Ramadan pergi dosa dia tidak terampun tu. Kan? Okey, dia punya hadis berbunyi gini. Hadis ni diceritakan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu an telah bercerita. Abu Hurairah kata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar faqala amin amin amin. Ada 3 perkataan amin tu. Kan? Maksud dia bahawa ketika Nabi SAW menaiki mimbar, lalu beliau mengucapkan sebanyak 3 kali amin, amin, amin 3 kali. Sebab waktu Nabi nak naik mimbar ni, zaman Rasulullah SAW, mimbar Nabi waktu itu ada 3 anak tangga. Sekarang memang kat Masjid Nabawi dah tinggi lah, dah lebih pada 3 anak tangga. Setiap satu anak tangga Nabi baca amin, Nabi berhenti. Nabi naik lagi satu anak tangga baca amin, dia berhenti. Naik lagi anak tangga yang ketiga dia baca amin. 3 anak tangga. Baik, lepas Nabi naik mimbar, Nabi baca amin 3 kali. Ramai sahabat yang kat bawah mimbar cuma tengok kan saja. Diorang nak tanya tak boleh. Naik mimbar ni biasanya nak buat khutbah. Waktu khutbah tak boleh berbual Nabi. Ya, jadi diorang tengokkan saja, diorang diam. Selepas Nabi turun dari mimbar, beberapa orang sahabat lalu tanya kepada Rasulullah. Ya. Lalu beliau ditanya. Maknanya Rasulullah ni kena tanya dengan sahabat. Sahabat tanya, ma kunta tasna'u haza? Maksud dia, wahai Rasulullah, engkau belum pernah melakukan ini sebelumnya. Ada apa? Sahabat tanya. Maksudnya selama ni kau tak pernah buat cakap amin, amin, amin. Tapi hari ni kau cakap amin. Kenapa kau cakap amin ni? Ada apa benda ni yang amin ni? Doa siapa yang kau aminkan? Lebih kurang gitulah pertanyaan sahabat tu. Nah, baik, kita tengok jawapan Nabi pada amin yang pertama. Nabi jawab, Nabi bilang, qala li Jibril. Maknanya telah berkata malaikat Jibril. Rarima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu fakultu amin. Itu doa yang pertama malaikat Jibril baca, Nabi pun cakap amin. Tangga yang kedua tu, malaikat Jibril baca lagi doa. Summa qala rarima anfu abdin zukirta indahu falam yusalli alaika fakultu amin. Dah 2 kali doa malaikat Jibril dan Nabi aminkan. Doa yang ketiga malaikat Jibril ni pun Nabi aminkan. Summa qala rarima anfu abdin adaraka walidai au hadahuma falam yudkhilhu al-jannah fakultu amin. 3 kali doa nak malaikat Jibril baca rupanya tadi. Waktu nak naik anak tangga tu. Setiap satu anak tangga, malaikat Jibril AS doa. Nabi aminkan. Tangga kedua, dia doa lagi. Nabi aminkan. Tangga ketiga, malaikat Jibril doakan lagi. Nabi aminkan. Jadi cuba kita bayangkan. Yang doa ni, malaikat Jibril AS, yang aminkan dia adalah Rasulullah SAW. Agak-agak kita sendiri tanya pada diri kita sendiri, makbul tak doanya agak-agak. Malaikat doa, Nabi aminkan. Ini bukan saya doa awak amin atau awak doa saya amin. Kita boleh cakap 50-50. Kan? Tapi ini malaikat yang doa, Nabi yang aminkan. Maknanya saya berani cakap ini antara doa yang mustajab. Kan? Baik, kita tengok apa makna doa dia. Yang pertama tadi, doa ni yang bermaksud, Jibril AS berkata kepadaku, celakalah seseorang itu apabila dia bertemu Ramadan, dan apabila Ramadan berlalu pergi, dosanya masih belum lagi terampun. Aku pun mengucapkan amin. Aku ni makna Rasulullah tadi. Ya. Ini doa. Apa yang malaikat Jibril cakap ni, dia jadi doa. Sebab tu Nabi aminkan.
Celaka seseorang itu apabila bertemu Ramadan dan apabila Ramadan berlalu pergi, dosanya masih belum lagi terampun. Masih belum terampun ni masih ada dosa lah. Ramadan dah habis dah masuk bulan Syawal, tapi kita berdosa belum habis-habis lagi. Kita belum kembali suci, balik asal kepada fitrah. Fitrah manusia ni pada asalnya dulu kita baru lahir tak ada dosa kan. Kita belum lagi bersih fitrah, belum lagi. Sebab tu dia panggil Hari Raya Aidilfitri. Doa yang kedua Malaikat Jibril pula, Malaikat Jibril alaihissalam berdoa, celakalah seseorang itu apabila nama engkau disebut di hadapannya lalu dia tidak berselawat ke atasmu. Maka aku pun mengucapkan amin. Sebab tu penting selawat ni. Malaikat Jibril cakap celaka ni maknanya orang yang rugi. Rugi seseorang itu apabila nama engkau disebut, maknanya bila disebut nama Nabi Muhammad di hadapannya dan dia tidak berselawat. Sebab tu kalau kita dengar orang sebut saja Nabi Muhammad punya nama kat depan kita, kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak pun orang cakap saja nama Nabi Muhammad, paling tidak pun kita akan jawab sallallahu alaihi wasallam. Itu minimum selawat. Kalau nak selawat yang lebih lagi, ada macam-macam versi ada selawat. Jangan orang cakap nama Nabi Muhammad, kita diam. Orang sebut nama Rasulullah pun kita diam. Sebut Rasulullah saja, sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kita termasuk golongan orang yang celaka juga. Selawat adalah ibadah yang penting. Sebab selawat ni, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk berselawat, Allah dan para malaikat dah berselawat pada baginda Nabi Muhammad dulu. Kan ayat yang surah Al-Ahzab ayat 56 tu kan berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maksudnya sesungguhnya sesungguhnya Allah dan malaikat. Allah dan para malaikat. Malaikat ni maknanya kata jamak, semua malaikat. Allah dan semua malaikat berselawat ke atas nabi. Lepas tu baru Allah perintahkan kita, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan sampaikanlah salam sejahtera kepadanya. Dan ucapkanlah salam sejahtera. Sebab tu kita kena ziarah makam Nabi ni, kena bagi salam pada Rasulullah SAW. Rasulullah tak mati, Rasulullah masih hidup. Dia boleh dengar salam kita punya salam dan dia boleh jawab salam kita. Cuma kita yang tak dengar. Sebab tu ada hadis yang Nabi kata, siapa yang ziarahku setelah aku wafat, kan, seolah-olah dia menziarahku sewaktu aku hidup. Maknanya Nabi ni masih hidup. Cuma dia tak ada dekat alam dunia, dia di alam barzah. Sebab tu antara ilmu yang Nabi ajar kita masuk ke kawasan tanah perkuburan ni, kita kena bagi salam. Nak masuk pusara aman ke, nak masuk pusara abadi ke kan, masuk je kat pintu pagar dia kan, ucapkan salam kepada ahli kubur. Ini Nabi ajar pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Nabi suruh kita bagi salam pada orang yang meninggal dunia? Dia dah meninggal, apa nak bagi salam lagi? Sebenarnya dia orang masih hidup. Sesiapa saja di antara keluarga kita yang dah meninggal ni, dia orang masih hidup sebenarnya. Cuma kehidupan mereka ni di alam yang lain. Dikenali sebagai alam kubur ataupun alam barzah. Dia bukan mati, dia hidup. Sebab tu antara kaedah ulama kita dulu ajar kita untuk baca talqin bila ada orang meninggal dunia. Kan? Maknanya kita mengajar roh dia. Roh dia, memperingatkan roh dia supaya jangan takut bila datang malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir nanti akan datang. Kalau ada soal, kita jangan takut. Kita jawab dengan lidah yang fasih dan sebagainya. Ini semua kita ajar kepada orang yang baru meninggal dunia tu. Sebab dia baru masuk dalam alam barzah. Dia agak panik. Alamak, semua tak ada, family tak ada, dalam keadaan gelap dan sebagainya. Jadi kita kuatkan hati dia supaya dia tak gentar bila datang malaikat mungkar dan nakir. Itu matlamat mengajar talqin ni. Maknanya nak kata selawat ni penting lah. Ziarah pada Nabi pun penting. Kan?
Kalau selawat ni tak ada, maknanya tak sah solat. Sebab solat ni antara salah satu daripada rukun dalam solat ni, salah satu daripada rukunnya adalah selawat. Kalau tak baca selawat tak sah tau. Solat tak sah dah tak gunalah. Apa gunanya kalau kita hidup tapi tak solat? Kalau imam naik atas mimbar buat khutbah Jumaat pun antara rukun khutbah ni kena baca selawat. Imam tak baca selawat atas mimbar, maknanya khutbah tu tak sah. Sebab tu rukun. Khutbah tu kalau tak sah, secara automatik solat Jumaat pun tak sah. Sebab solat Jumaat mesti nak ada rukun dia, khutbah Jumaat. Tapi mana ada khutbah? Khutbah dah tak sah. Dah tak sah lah solat Jumaat tu. Okey. Kita tengok yang ketiga ni pula, doa yang dibacakan oleh Malaikat Jibril AS dan diaminkan oleh Nabi. Doa tu bermaksud, celakalah seseorang itu apabila ia bertemu kedua orang tuanya dan atau salah satu dari keduanya. Lalu ia tidak masuk syurga. Maka Nabi pun menjawab, mengucapkan amin. Maknanya rugi ataupun celakalah orang yang dia hidup, dia jumpa mak dia jumpa bapak dia. Ataupun dia hidup, bapak dia dah meninggal lah, dia jumpa mak dia seorang aja. Ataupun mak dia dah meninggal, dia jumpa bapak dia seorang. Salah satu. Atau salah satu dari keduanya. Ataupun dua-dua. Dia jumpa, tapi bila dia mati, dia tak masuk syurga. Dia antara golongan orang yang celaka. Rugi. Kan? Kalau kita masih lagi ada mak bapak, waktu kita hidup, kita dapat jumpa diorang, tapi kita tak masuk syurga. Buat apa? Kan? Ini maksud ayat dia. Bila bertemu dengan orang tua kita sewaktu kita hidup, kita kena berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini penting. Kan? Kita kena jaga dia orang. Kita kena ambil hati dia orang. Kita kena kasih makan, minum dia orang. Kena jaga dia orang lah. Kan? Beradab dengan orang dan sebagainya. Jangan kecilkan hati diorang, jangan guris perasaan diorang, jangan sampai diorang menitikkan air mata. Ini semua kita punya tanggungjawab sebagai anak. Kan? Sebab diorang ni pemegang kunci syurga. Kan? Ada hadis yang berapa, redha Allah wa redha walidain. Maknanya redha Allah terletak kepada redha kedua orang tua. Kalau kedua orang tua kita tak redha dengan kita, Allah pun tak redha dengan kita. Lepas tu kita kena jaga. Kalau siapa-siapa anak-anak yang masih ada orang tua lagi, take this full opportunity. Sebab this is your key to the paradise. Kalau awak tak ambil this full opportunity, awak rugi. Sebab masih ada mak bapak depan mata lagi. Kalau kita macam saya ni dah tak ada mak bapak, kan? Itu dah lain. Saya nak kena berbakti pada mak bapak saya, adik-beradik pula. Mak bapak saya punya, kena makcik, pakcik saya lah, mak saudara, bapak saudara saya. Saya nak kena berbakti dengan kawan-kawan mak bapak saya kena berbakti dengan jiran-jiran mak bapak saya. Dengan diorang pula saya sekarang kena cari diorang. Dan kita macam ada mak bapak, kena full force. Kalau tak, kita termasuk orang yang celaka. Ini semua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad. Ahmad ni maknanya Ahmad bin Hanbal. Imam Baihaqi dan juga Imam Bukhari. Cuma dalam kitab Imam Bukhari ni, Imam Bukhari tidak letak hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari, tak. Hadis ni Imam Bukhari ambil, tapi dia letak dalam satu kitab beradab. Dia masukkan dalam kitab Adabul Mufrad. Dia ambil hadis ni. Cuma dia letakkan pada tempat di Adabul Mufrad. Itu aja. Kan? Allahu'alam. Mudah-mudahan kita dapatlah ambil renungan tentang hadis ni semua tadi. Baik, insya-Allah minggu depan saya akan sambung bab sejarah berpuasa.